Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Kita sambung menggantikan Al-Fadil yang tak dapat, pada ustaz kita yang tak dapat hadir mungkin hari ini. Kita sambunglah pengajian kita yang macam biasa. Cuma saya tak ingat muka surat berapa dah ni. Akad belakang dia tulis 4. Muka surat 4 ni masih lagi mukadimah Imam Nawawi dalam menulis pendahuluan. Ini mukadimah dalam kitab ini. Ini muka surat 4. Kita mula balik seorang ahli syair berkata dalam mensifatkan dunia dengan katanya. Nombor 4 dia bukan kat bawah, kat atas. Dalam kotak kat atas tu kan. Jadi kadang-kadang tak perasan nombor 4. Boleh nampak nombor 4 tu kan. Cubalah engkau lihat pada runtuhan rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya, betapa ia kelihatan gersang dan sudah tak dipedulikan lagi. Kenapa kita kena tengok runtuhan rumah? Inilah kekukuhan sesebuah rumah. Bila kita tinggalkan rumah ni, tak payah lama, seminggu cukup dah bau pun dah lain, rupa pun dah kusam, silap-silap sawang ke semut ke apa pun dah ada buat sarang. Baru seminggu. Cuba tinggalkan sebulan, cuba tinggalkan setahun tanpa ada orang duduk, maka betapa ia kelihatan gersang dan sudah tak dipedulikan lagi. Dia nak ambil perumpamaan termasuk benda yang ada dalam dunia ni, yang kita selalu impikan rumah lah, harta. Tapi rumah pun dia tak boleh tahan lama. Buatlah cantik mana pun, sekali lagi leaking lah, crack sana sini lah. Tak sampai setahun dah sekarang ni. Saya buat rumah, kita tahu lah, material pun tak macam dulu, kayu pun tak tahan macam dulu. Mana dia ni boleh tahan lama ni. Sekarang kalau buat mungkin tak tahan macam ni lah. Apatah lagi tak dipakai, maka bangunan pun tidak ada apa nilai, kosong. Kita tengok balik kampung. Saya balik kampung dulu, rumah dah tak ada orang. Ya, anak cucu dah pergi bandar, jadi rumah akan hilang. Tak ada apa. Tanah pun orang tak nak. Nak buat apa tanah tu? Kalau tepi jalan besar mungkin orang nak, kat bandar mungkin nak, kat Johor kampung tu siapa pun tak nak. Kurang, harga pun murah. Semua sudah binasa, dan yang tinggal hanya puing-puing, bekas-bekasnya sahaja lagi. Batu-batanya jatuh berselerak dan bertaburan. Lama-lama dengan batu-batu pun runtuh juga. Bila tak ada orang, kita pun tak faham, benda pun jadi reput. Padahal bila ada orang boleh jadi nak reput juga. Kita pelik, kenapa bila tak ada orang dia lagi cepat. Para penghuninya telah lama pergi untuk menemui balasan. Berita tentang mereka sudah lama tidak terdengar. Bahkan orang sudah tak pedulikan lagi dengan cerita-cerita mereka. Orang ni masa hidup adalah orang cerita pasal dia. Dah mati tak ada cerita dah. Tak ada. Hebatlah macam mana pun, glamour lah macam mana pun di dunia ini, habis mati sehari, 2 hari, 3 hari tu adalah berita masuk ke majalah, masuk ke apa ke. Lepas daripada tu habis. Tak ada apa lagi orang nak cerita. Kadang-kadang orang sebutlah sebagai sejarah. Itu pun kalau dia ada jasa lah. Ada jasa. Tapi apa yang kekal, yang dia tinggalkan kekal?
Apa yang ditinggalkan? Kalau benda tu manfaat, disebut sampai hari ini. Inilah tu dia ada Imam Bukhari, itulah Imam Muslim, itulah sahabat Nabi, itulah Imamnya Syafi'i dan imam mazhab lain. Sampai hari ini sebut lagi. Tak mati dia. Tak mati. Termasuk Imam Nawawi, bergema kitab dia setiap malam mungkin di seluruh dunia. Tak mati-mati dia. Dia dah mati, tapi dia seolah-olah hidup lagi. Ini orang yang Nabi cakap apa? Riwayat Muslim, siapa yang meninggal, dia tak tinggalkan melainkan 3 perkara je: ilmu manfaat, anak soleh yang terus beribadah doakan dia, dan sedekah jariah. Jadi orang-orang yang tertentu, dia hidup lagi. Hidup bukan dalam bentuk fizikal, hidup dalam bentuk manfaat yang dia gunakan. Tapi kalau dia megah bukan dengan ilmu, kaya lah macam mana pun, satu businessman kata ada 500 kilang, pekerja dia 1 juta, mati hari ni, esok dah tak sebut dah. Tak sebut dah. Pasal apa nak sebut dia? Adalah kadang-kadang orang kenal, oh dulu dia kaya lah, banyak staff dia. Itu je lah, pendek, 2 minit, 3 minit je lah orang cerita. Seorang yang ditinggalkan lagunya, kadang-kadang penyanyi kalau meninggal, yang diputarkan lagu dia je. Itu pun kalau yang membawa manfaat adalah manfaat. Kalau tak ada manfaat, tak jadi apa juga. Nah, samalah pelakon-pelakon, samalah apa saja bidang kerja. Tapi sebab tu saya cakap kat dunia ni, tolong cari kerja yang ada manfaat lah, walaupun sikit. Semua kerja ada manfaat. Tapi kalau kerja tu manfaat dia sangat kurang, takut tak dapat apa. Pasal kita ni nak tunggu ke kiamat tu, ada tempoh lagi, mungkin 1000 tahun lagi. Masa tu boleh collect pahala lagi dengan apa yang kita tinggal. Kainlah kalau sekarang kiamat, kita mati hari ni, esok kiamat, ialah tak sempat nak salirkan apa, belanja. Kita infak kipas ni pun tak sempat nak masuk dalam akaun. Pasal esok dah kiamat. Bila dah kiamat, tutup buku lah. Manfaat dia takat sehari je. Tapi kita ni mungkin dia 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi nak dalam kiamat, duduk dalam kubur lagi ni. Duduk dalam kubur ni, manfaat apa yang nak masuk? Anak cucu lah, kalau dia okey, dan kita punya hasil kerja tu. Jadi AJK, jadi orang masjid dia untung. Sumbangkanlah apa-apa yang boleh naik taraf sesuatu kat sini. Kalau benda tu pakai sampai 100 tahun, kurang-kurang ada 100 tahun jalan masuk benda. Kalau ada rezeki 1000 tahun, susahlah 1000 tahun nak kekal. Tapi kalau ada juga sikit-sikit, jalan lagi. Batu bata ke apa ke, duk buat lantai ke tu, saya tengok ada benda kena buat kat luar tu. Dah tolak tanah tu kan. Tanah tu kekal ribu-ribu tahun. Yang tukar mungkin benda-benda aksesori ni, kayu-kayu ke apa, tapi foundation dia kekal. Buatlah saham insyaAllah. Buat tak apa. Pasal kata dia, orang yang tinggal dalam rumah ni pun dah hilang, rumah ni pun dah teruk dengan orang-orang dia tak diingati lagi dah. Bila kita ingat orang tu, kita boleh sedekahkan apa-apa. Contoh Imam Nawawi ni, kita ingatkan dia, dia terus masuk manfaat. Hari ni dia dah dapat manfaat lagi dah, malam ni. Nampak? Tapi bila dia tak ada manfaat, kita tak sebut dia. Dan macam mana ada pahala nak mengalir? Tapi bukan semualah hebat macam ni. Kita tak apa, kita boleh banner. Ni meja ni kita tak boleh buat ni, tapi kita boleh kumpul duit buat benda ni. Buat benda ni, tapi orang pakai benda ni mengalir juga. Nampak? Kita boleh keluar sikit duit beli kapet ni, macam tu lah. Ini dalam masjid lah dan surau. Yang di luar-luar sana pun sama lah. Tanam pokok, Nabi cakap. Pokok ni kalau tanam, dia dapat pahala. Selama mana semut berjalan tumpang pun dapat pahala. Binatang, burung datang hinggap pun dapat pahala. Ini ada amalan, termasuk dalam amalan kecil tapi manfaat dia besar. Tanam pokok. Kita masalah tebang lagi pokok. Nampak benda tu remeh je. Yang lagi bagus pergi tanam pokok balak dalam hutan. Dan tentu dia hidup beratus tahun. Tanam pokok pisang, saat lagi orang curi 3 bulan habis dah. Bukan tak ada manfaat, kurang sikit lah. Baik.
Bila kulihat dan kufikirkan keadaan ini, mesti air mataku mengalir membasahi pipiku. Seandainya aku benar-benar memiliki akal yang sempurna, sudah tentu aku akan terus menangis. Cukuplah keadaan itu memberi nasihat kepadaku, dan cukuplah mataku mengambil iktibar daripada apa yang sedang dilihatnya. Sebenarnya dunia ini telah memerangkap kita dengan perhiasannya. Ia memiliki kecekapan yang luar biasa dalam menipu dan memutarbelitkan kenyataan. Bila ia pernah memberikan sedikit kemanisan kepada penggemarnya, pasti selepas itu ia akan memerangkapnya dalam kepahitan. Ini kita nak buang sifat cinta dunia yang berlebihan. Betul kita ngaji kitab ni. Dunia ni sebenarnya dah buat kita kena perangkap dalam mainan dia. Permainan di dunia ni. Apa dia? Kita bersaing sesama kita dalam meniti hidup ni dengan dugaan-dugaan yang kita sebenarnya kalau tak buat pun tak apa. Contoh, bersaing dari segi kenderaan misalnya. Orang ada kereta macam ni, kita duk ada motor, tak cukup, kita kena beli kereta. Tak apalah, tu keperluan. Anak pun dapat orang. Bila dah beli kereta, nak upgrade kereta besar lagi macam tu. Persaingan dunia ni. Dalam hati kita akan cakap apa salahnya. Anak pun dah makin besar, baguslah tu. Kita pun nak jaga isteri kita, anak kita. Ya, perhiasan tu betul, tapi kita bukan free benda tu. Jadi lebih tenaga kita kena keluarkan untuk dapatkan benda tu, nampak? Katalah kita dulu ada kereta Proton kecil, kita nak beli Proton besar tu, Izora kata. Tak apa, dia bukan masalah. Tapi masalahnya nak beli tu, dia bukan tak payah buat apa-apa. Dia kena buat apa-apa. Dan perbuatan itu menambahkan sesuatu kerja. Nampak? Itu baru satu. Rumah tabletop tak ada ni. Duk pakai dapur zinc yang developer bagi tu je, dah nak runtuh dah. Bini pun pepek. Betul jugalah pasal tu rumah. Ni bukan rumah orang lain bang, ni rumah kita. Kalau bobol duit kat rumah ni, dia tak rugi pun. Betul. Dan memang betul pun, kita pun buatlah. Buat-buat pun kerja kena juga nak tambah benda tu. Nampak? Dalam hidup 24 jam dan 360 hari, berapa banyak benda kita dimainkan oleh environment sekitar ni. Belum kira laptop anak, handphone, semua item ni menambah ni. Menambah, jadi orang terpaksa kerja dan usaha untuk tambah tu. Dalam masa yang sama, kalau dia tak kuat, dia akan tinggal benda yang patutnya dia buat. Mulalah malam pun kerja, siang kerja tak cukup, suruh isteri kerja tak cukup, dia pula main saham, dia pula lama-lama jemaah dah makin kurang. Nampak? Saya tak cakap salah, pasal ni realiti. Badan dah makin penat, ngaji dah kurang. Benda yang untuk di hadapan, di dalam kubur dan rumah dia yang betul, dia tak fikir dah. Yang dia fikir tabletop, kereta yang ada 7 seat, nak cat rumah, anak punya universiti, laptop baru nak kena beli. Adalah 2-3 benda lagi, tanah, cukai tanah ni apa semua, campur-campur 20 list ni. Ini untuk tahun 2022. Tahun 2023 dia tambah lagi list tu. Dalam senarai itu termasuklah korban juga, bukan tak buat. Korban ada sikit akikah cucu, ada sikit simpan duit sikit. Tapi 2-3 daripada 100 benda, 190 benda lain adalah benda duniawi. 3 benda je untuk ibadat. Lalang kain pelikat cat gajah tu 4 tahun tu kat kain hijau tu kita pakai. Kain pelikat. Baju Melayu 3 tahun tu juga, itu pakai ibadat. Perasan tak? Yang untuk agama dia jadi ada lebih kurang. Setahun keluarlah 730, 780 beli lembu satu bahagian. Itu pun kalau buat lah. Lepas tu ada infak sikit nanti moreh apa semua. Kalau kumpul balik adalah buat, tapi 2-3 benda je dalam setahun. Tapi untuk dunia 2-30 benda dah buat. Kat sini yang
Sebenarnya dunia ini telah memerangkap kita dengan perhiasannya. Perhiasan itu yang mana kalau tak buat tak boleh. Kalau tak buat orang kata, kalau tak buat kita pun kata. Mesti kena buat. Nak jaga juga maruah, nak jaga juga kehidupan kita. Dia tak cakap haram, tetapi terpedaya kita. Pasal bila mati je baru kita, ya Allah, yang tu aku dah tinggal dah, yang akan datang ni apa pun tak ada. Tuan-tuan tak boleh bawa duit pergi mati, kat mati tu, kat alam lain tu. Jadi modal ni, perbelanjaan tu sekarang kena buat untuk tu. Katalah esok kita tak ada, selai sepinggang nak rumah kat sana tu, nak develop, tak sempat. Tak sempat lah. Apa ada kat situ lah, apa ada yang kita dah buat ni. Kira balik umur kita 60, kita nilai balik, besar mana agak rumah aku dapat kat syurga, besar mana sangat rumah aku dapat alam barzah ni. Pasal rumah kat dunia pun belum tentu betul lagi. Duk kita pulun berpuluh-puluh tahun ni pun tak sudah-sudah. Tutup mata esok malaikat datang, baru masuk alam lain, buang dunia ni. Baru tak tahu mana gelap gelita apa nak cari dah. Harapkan apa ni? Adalah dulu aku jadi AJK, aku beli mikrofon satu. Baru fikir. Adalah tu chat pun ada aku buat sikit. Mula berpeluh dari. Apa lagi ni? Ada Quran aku wakaf 2-3 biji. Ya Allah, 60 tahun rupanya boleh kira dengan jari je. 60 tahun, 70 tahun aku hidup, boleh kira dengan jari ini je. Yang lain duit aku pergi mana ni? Rupanya perhiasan dunia. Bukan dia tak ada manfaat, dia tak besar. Pasal rumah akan rubuh juga, betul? Berapa lama dia boleh tahan? Tak boleh lama. Orang beli kereta tu sampai masa dia akan rosak, dia akan berhenti juga. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dah out dah. Dari situ je lah manfaat dia. Dan menipu dan membelitkan. Bila ia pernah memberikan sedikit kemanisan anak, bila dia bagi kita sedikit seronok, pasti selepas itu ia akan memerangkap dengan kepahitan. Habis. Dia orang kerja bank pun di sini tu yang suspend nak cakap tu. Manis lah dapat ni, dapat itu, dapat ni. Kita pun belanja sikit tu, belanja sikit ni, dapat belit sendiri. Bukan benda yang seronok sebenarnya. Orang offer beli rumah, tak payah bayar deposit. Bukan tak payah bayar deposit, rumah 100,000 dia markup 150,000. Deposit tu dekat situ. Mana boleh tak ada deposit? Dia pusing je balik. Lala kita berhutang lagi banyak, itu je. Pusing balik ni. Ataupun developer tu bayarkan dulu, tapi dia jual harga tu dia markup lagi. Pandailah dia nak main macam mana pun. Kita pun terperangkap lah. Ui, bagus ni. Sign aja. Sign, bayar 200.5 cukup. Adalah lawyer dia gedebak-gedebuk 250 dapat kunci. Ataupun dapat loan approve. Hari tu seronok lah. Lepas tu dia cakap 3 bulan tak payah bayar, pun seronok lagi. Bulan keempat, pitang. Tuan-tuan, kita boleh beli rumah tanpa rumah tu siap tau. Nampak? Rumah tak siap lagi, tapi mereka dah boleh ambil duit dulu. Betul ke keadaan ni? Saya bukan nak cerita hukum hakam lah, tapi kita, dia jual ni je ni, nombor jalan, nama jalan pun tak ada, lot je. Lot dah jual atas kertas dengan ada satu mock-up dia buat tu, rumah patung tu. Kita pun datang dekat shopping complex, tengok Nala punya cantik, ukur lebih kurang. Ukur apa tu? Mainan. Bukan pegang batu dinding betul, bukan pegang lantai betul. Dalam gambar ni macam cerita, macam tahu pameran rumah tu, yang dia angkat bumbung satu tu, dia bubuh kereta Mercedes depan tu lah, apalah cantik, dia ada orang patung tu. Lepas tu dia bubuh sini ada apa, plan ke apa ke ni, nak bayar, dah boleh beli. Rumah tak buat lagi kalau dia mampu. Berapa ramai orang yang bayar rumah tapi terpegalai, habis duit. Ini ada satu benda tak kena ni, benda ni. Patut jual benda dah siap. Sebab tu tuan-tuan perempuan, jaga wakaf benda yang tak nampak.
Saya bukan nak marah dan mengutuk ataupun bersangsi. Kadang-kadang orang buat wakaf Quran, dia kena bawa Quran tu. Quran tu mesti kena ada, dan mesti sign kat Quran tu supaya sah. Kata lah ni satu Quran lah, dia bawa stiker sini, dia tepek untuk 5 orang sign RM50, satu orang RM10. Nanti dah cukup RM50, dia bagi tahfiz ke apa ke. Dia kena tampal dekat Quran tu, kita kena sign kat Quran tu, satu lot. Ini Quran ada 3 biji, lain tu dia punya receipt ke apa benda je. Mana barang yang kau wakaf ni? Ada, nanti kat rumah saya tampal. Nah, kat rumah tak cerita bang. Kalau kau ngap masuk dalam ni macam mana? Ustaz, kita sangka baik lah Ustaz. Sangka baik lah dia punya hal lah. Memanglah kalau kita menggalakkan jenayah pun hal juga. Pasal sangka baik kita ni orang kena scam, orang menipu ni. Umrah pergi 2,500 memang merepek lah. Naik sampan ke apa? Tapi suka dia murah tu. Baru subuh tadi dia surat, Ustaz, saya dah pergi haji dengan package ni. Package dia pun kita dah dengar lah pelik sangat. Tak beranilah cakap depan dia. Saya cakap saya tak tahu je dah. Wallah ta'ala alam, tengoklah nanti dapat pergi haji ke tak. Kalau private, pergilah call tabung haji. Tabung haji ada nama-nama ejen yang betul-betul sah. Pasal apa pun private mesti kena ikut tabung haji. Jangan ikut tabung sendiri. Pergi call tabung haji, tuan, saya nak pergi swasta ni, boleh recommend tak syarikat-syarikat yang bagus sikit? Okey lah. Mungkin ada nama Andalusia ke apa yang memang kita tahu dia memang orang yang buat lah. Ini tak tahu mana, tak kutip apa semua. Korban, saya pun bukan cakap nak tipu. Korban seekor lembu kat 300, korban apa ni? Kalau kat Kemboja ke kat apa mungkin okey, tapi kadang-kadang tempat tu macam lebih kurang kita juga. Macam Mekah kata nilainya lebih kurang kita. Lembu pun bukan ternakan utama kat sana. Dah tu macam mana boleh murah sangat ni? Kena ada ragu sikit tuan-tuan. Kena ada ragu sikit. Sebab tu Nabi ajar sunat apa korban ni. Tengok binatang tu hari korban tu. Kalau boleh tuan tu sembelih sendiri. Kalau tidak, dia kena berada di situ, nampak penyaksian dia. Dan kalau boleh sebenarnya tempat sendiri, tempat dia hidup, tempat dia cari makan, tempat dia lahir, tempat dia sendiri yang dia boleh pergi tengok. Kalau kita duduk Jepun, tak ada orang buat kekah, tak ada orang buat korban, bolehlah hantar duit kat Malaysia. Faham? Tengok Mak Saleh je sini. Kat Miami kita duduk, dekat Mexico kita duduk, tak ada ustaz seorang pun, lembu pun aku tak nampak. Tapi ibadat korban aku nak buat, masa tu bolehlah ambil package kat luar negara. Pasal kat situ tak buat langsung. Telefonlah mak kat kampung, mak sana korban berapa mak? 800 nanti adik bain, ambil satu nama. Betul lah tu. Tapi masalahnya kat sini ada lembu yang pergi terbang, pergi cari kat mana-mana tu, kenapa? Ya, kalau negara susah, Kemboja ke apa ke, ni negara pun tak berapa nak susah. Macam mana ni? Saya ada orang cakap saya, boleh tak buat kekah tu 200-300? Saya cakap ini pengorbanan tau. Nabi Ibrahim disuruh sembelih Ismail, bukan 300 nilai Ismail tu. Nama tu korban tau. Korban, you kena berkorban lah. Mana pengorbanan you kalau nak cari RM5? Faham tak berkorban? Dan cerita korban tu, Nabi nak sembelih anak tu 1,000 ke anak dia, 2,000 ke anak dia, 3,000, tak ada nilai. Nyawa manusia digantikan dengan kibas. Kita kalau boleh-boleh, duit kalau tak ada betul tak apa tuan-tuan. Duit berkepuk rokok saja setahun 4,000. Tu masalahnya. Belum cerita benda lain lagi. Tapi tang korban, mana murah. Murah sini katalah 8, sini berapa? 8,5. Itu dekat Kuala Selangor 840. Dia pergi 840 tu. Pasal apa? Murah RM10 sana. Aku tak tahu betul lah kau.
Ada tak macam tu? Ada. RM10. Engkau kena 3 batang gudang garam macam ni, buat tak tahu je. Baru sehari punya gudang garam. Apalah macam ni. Korban. Nama kau korban. Ya, kalau lari 200-300 tu okey lah. Okey. Itu pasal bila ada orang offer 200 melompat. Weh, 200 ni hilang kampung, hilang apa. Lepas tu dia pun tak nampak lembu dia. Dia pun tak dapat apa-apa. Ada dapat tak 2 kilo ke apa ke? Sampai tak ke rumah? Tak sampai. Dapat risit je. Hati macam mana hati tu? Saya tak cakap tak sah. Ibadat, korban, nama pun pengorbanan. Nombor 2, ni dah tukar, dah tutup buku ni, masalah lah ni. Ibadat korban nak dekat kan. Korban, tuan korban tu janganlah beria pula nak pula bahagian tu. Ini pun satu, anda dapat 1/3 saja. Ini kena call saya, ustaz, boleh tak saya agih sendiri? Ini pun saya tak nak ni ambil. Kalau nak agih sendiri, buat sendiri. Pasal saya takut awak ambil hak yang tak patut awak ambil. Bila dah sampai kat tangan, katakanlah 1/3, katakanlah lembu tu bersih 50 kilo tu, 1/3 dapat berapa? 18 macam tu lah. 18 ada ke? Ada kat lah 50. 17 kilo. 17 asnaf fakir miskin ni, 17 lagi orang biasa, 17 kilo lagi tuan tu. Tapi kalau dia nak agihkan semua, kita takut dia bukan ambil 17, dia terambil hak dia sampai 20 lebih. Dosa dah. Itu kalau seekor lembu lah. Kalau dia ambil satu bahagian, ni masalah dia ni. Satu bahagian jadi berapa pula? Dah pecah pula lembu tu 7. 50 kilo bagi 7, 47 kali 7 kilo. Satu bahagian 7 kilo. Jadilah 50 kilo lebih kurang. 7 kilo tu bagi pula 1/3. Dapat apa? Pasal dia ambil satu bahagian, bukan satu ekor. Jadi 7 kilo ada 7 nama. 7 kilo bukan dia boleh ambil semua 7 kilo tu. Dia boleh ambil 2,5 kilo je. 2 kilo lebih kurang. Itu yang dia rasa nak demam tu. Aku ambil bahagian lah, takkan ni je dapat. Dan memang itulah. Kalau kau nak dapat lebih 780, kau pergi pasar dapat banyak, nalar punya banyak. Pergi makan sendiri sampai muntah. Dia ada 2 kilo je. Lepas tu pasal dah ambil 7 bahagian, kan ada 7 orang. Ekor. Habis kau seorang je lah. Ekor ada 7 ke ada 1? Saya nak tanya. Ekor ada 7 kan? 1 je. Habis orang lain tak nak makan lah. Ustaz, saya dah ambil 1 bahagian, kepala boleh tak kat saya? Habis yang 7 lagi tu aku nak kerat 7 pula. Faham tak? Otak ni nak apa ni? Nak apa? Kepala lembu dia 1, ambil 7 bahagian, dah 1 kepala tu bergaduh pula. Lah tukang sembelih ambil. Patutnya tu. Setuju awal-awal. Kepala ni tak masuk ya. Nanti kepala ni nak bagi kat siapa? Bagilah tukang sembelih ke apa. Selalu tukang sembelih lah sapu. Tapi bila ada orang yang bersyarat nak batang pinang nak bagi 7 ke? Ini masalah orang. Apa yang niat asal ni berkorban. Ini tak nampak korban ni. Rasa macam nak terkorban je. Tanya pula tulang. Nasib baik tanya tulang. Tulang benda tak kira kan. Jadi pengurusan, jadi pening nak menguruskan kau ni. 2 kilo dah satu hal, ekor satu hal, lidah lembu satu hal, batang pinang, batang kelapa, batang apa lagi. Masuk satu bahagian, macam seorang punya lembu. Ni masalah. Saya dulu kat masjid, dia macam-macam PL datang, bagi banyak lembu. Lala dia nak ambil semua balik lembu tu. Baik buat sendiri. Jadi buat kat masjid ni nak kita punya servis saja. Tolong potong, tolong sembelih, tolong macam-macam, bangkuk masuk dalam plastik, baik punya dia nak ambil semua. Dia nak tolong edarkan. Habis apa jemaah dapat? Apa anak karya dapat? Kau bawa 10 ekor lembu datang masjid aku, kau ambil balik semua 10 ni,
Kira buat apa ni? Biar orang tengok je macam tu kan. Oh, macam ni rupanya. Tinggalkan masjid tu seko. Boleh macam ni tuan-tuan. Bayar zakat, zakat tu akan diberi. Bagi korban, korban tu akan pergi. Yang Nabi bagi tu nak kita jangan kepunan rasa je. Kadang-kadang orang yang bagus, yang saya punya ni bagi sekilo dah lah. Bukan ramai pun, 2 orang kat rumah. Lebih tu bagilah orang-orang kerja ni masak sup ke apa ke, nampak? Bukan dia list ke ni? Bang, tu kaki tu. Orang banyak kerja nak buat. Kaki tu kadang-kadang dia boleh berjalan sendiri. Tahu-tahu dalam raga motor, tahu-tahu dah dalam bonet dan kepala pun boleh hilang. Saya pun tak tahu. Lepas beli lembu boleh jalan balik. Ni. Bukan orang sini lah. Kita tegur, kita mengaji tasawuf ni. Nah, benda ni tak nampak, benda jiwa kan. Tapi duk perangai tak habis-habis. Jadi sini berapa ekor? 4 ekor. Sini okey lah. Orang sini taman mawar, harum. Tak ada perangai macam ni. Sini pun all timer ramai kan, penduduk-penduduk asal lama. Tapi ada jugalah, saja je buat tak ada. Ragam petugas, ragam peserta, ragam tukang nak daging. 3 ragam ni boleh Parkinson orang. Tahu? Nak ragam peserta satu hal ni. Nak uruskan dia punya permintaan yang pelik-pelik ni. Petugas pun nak juga. Aku tak ada 2 kilo ke apa ke, tak. Haram berdosa upah pekerja korban dengan daging korban. Dengar tu. Hadis riwayat Ali tak silap saya. Tak boleh upah dengan daging korban. Nak upah duit tak apa. Maknanya kalau dia layak dapat sebungkus sekilo tu sama dengan orang lain. Habis aku kerja tolong ni kau pergi ambil nah RM20 aku bagi. Bukan daging. Larangan upah daging lebih. Ni belajar betul-betul, ni dalam hukum. Nak buat, silakanlah. Silakan. Saya berlepas diri, saya dah cakap. Pasal benda ni saya pernah bergaduh dengan satu surau. Saya pernah bergaduh. Dia panggil saya ceramah, ustaz. Dia ustaz juga. Kalau macam ni kita tak boleh buat lah. Pasal kebiasaan kita memang dapat 2 kilo orang yang kerja ni. Saya cakap hukum tak boleh. Kita beli satu lembu lain, kau ambil lah. Jangan usik korban. Tak ada duit pula nak beli seekor lembu. Habis nak berapa ringgit? RM20 seorang, RM30 seorang kita bayar. Habis dagingnya dapat berapa? Sekilo jugalah macam orang lain. Kerja tu bayar gaji lah. Bagilah t-shirt ke apa ke kan. Tak pernah. Muka tak tahu nak pergi mana dah. Kita paksa-paksa juga. Alhamdulillah pengurusi setuju. Kita buat undang-undang baru. Jadi akhirnya rupanya lagi banyak dia orang dapat. Bila orang ada rasa simpati, orang pun ada rasa kesian. Jadi tuan-tuan yang peserta ni, yang tulang ni bagi dia orang lah. Daging-daging lebih sikit ni bagi dia orang lah, bagi dia orang. Sudahnya dapat, akhirnya dia jumpa kita balik. Alhamdulillah lah, baru saya sedar sebenarnya. Kalau buat macam ni orang lagi bagi banyak. Kalau saya tetapkan mesti 2-3 kilo ni udah kau macam nak ikut agama macam ni lah. Bila you tetapkan ni, hati peserta tu pun panas juga. Kalau kena 50 orang dah 2 bungkus, berapa kilo kat dia je. Itu tak kira perut pun boleh berjalan sendiri. Diam-diam dekat lubang tu ada tukang bersihkan pula kan. Tapi tak apalah, orang tak nak layan benda tu. Sebenarnya lembu ni, kalau di tempat orang susah, bulu dengan tarik je orang tak makan. Lain semua hilang. Lembu ni lah, dengan kasut dia yang keras tu pun ya betul. Jadi ikhlaskan diri dalam ibadat. Peserta masalah, yang kerja masalah, yang datang masalah, orang suruh ambil 1 bungkus, dia ambil 4 beranak, dia datang beratur, dapat 4 kilo. Dia balik, dia tukar songkok, dia tukar baju, dia datang lagi sekali, dapat 8 kilo. Kalau warga-warga asing kadang-kadang satu rumah duduk 10 orang, 10 datang 10 kilo. Macam mana ni? Ni perangai. Bila perangai ni masing-masing ada masalah, jadi masalah lah ibadat. Jadi nak kontrol tu susah. Saya sudahnya saya buat kat kandang. Datang daging pun tak tahu mana, dah siap bungkus, aku hantar je kat rumah. Tapi surau tak boleh dah, dia nak syiar tu.
nak rasa raya tu. Nah, nak rasa perayaan tu. Tapi kena jagalah, fahamlah. Jangan bebankan AJK ke apa ke pentadbiran, dia orang pening. Nak dia ni nak macam ni, nak plastik ni asing dia, semua jadi susah. Kita relax saja pasal kita berkorban. Semua yang ada dalam tu kena berkorban lah. Yang tukang buat kerja pun kenalah berkorban. Dah lah dia tak ada korban, dah lah dia tak ambil apa-apa. Yang sebenarnya bising ni yang tak masuk korban ni. Mana boleh. Haji ambil berapa je? Tak adalah ambil apa. Bising je lebih. Perangai orang. Jadi semuanya dapat nanti nikmat tu. Yang tukang berkorban dapat, yang tolong urus pun dapat, yang jemaah pun dapat. Semua kena berkorban lah. Jadi tak adil ibadat korban ni. Dia tak berkorban langsung. Yang pertama duit. Scammer banyak tuan-tuan. Scammer ni maknanya penipuan-penipuan ibadat ni. Buatlah mahal sikit pun tak apalah, janji hati tu senang sikit. Nah, saya dulu, mak saya sendiri pun suka. Boleh ke dia aku nak derma buat benda ni kat luar mak. Kat sini pun ada susah ni. Ada suara bumbung pun nak tercabut dah. Mes sini keluar 2-300 yang kita skru bumbung tu. Nampak? Tapi pasal pengiklanan, marketing, dia pakai pula ustaz 2-3 orang ngenyek macam ni. Ustaz tu pun tak tahu ke tak. Lalah tu tak berapa kes tu. Yang ustaz-ustaz pun kena panggil juga. Tak mana pergi duit orang dah. Jaga-jaga. Dunia sekarang ni lah bukan macam dulu. Muka surat 6. Itulah dunia yang sangat pandai menipu dengan keindahannya. Apabila ia datang dengan kegembiraan, maka pasti kegembiraan itu akan dibayar dengan kesusahan. Inilah perangai dunia ni. Bila dia dapat benda seronok, dia bagi bala bencana kita. Nah, saya ada cerita kat sini, cerita pasal orang yang tolong ibu tunggal. Dia dapat dia dimimpi oleh seorang, dia ni ahli syurga. Ada kan? Siapa tak datang, tengok siri lain nantilah. Haji tak ada. Jadi dalam bab ni, saya minta maaf cakap lah, yang dunia ni banyak benda tau. Kenderaan, rumah, perhiasan lain-lain tu ya dunia. Satu lagi nikmat dunia yang orang rasa biasa tertipu ni, kalau lelaki minta maaf cakap wanita. Dalam poligami misalnya, minta maaf siapa yang ada kahwin 2-3 kat sini. Ini benda perempuan jangan risau, dia bukan masyhur. Dalam Taman Melur ni nak cari seorang pun susah yang kahwin 2. Maknanya ramai manusia, so isterinya seorang. Jarang sangat, dalam 100 ke dalam 1000 mungkin ada yang kahwin 2 lah. Yang kahwin 3 mungkin lagi 2001 mungkin lah. Cuma nak cakap, kalau benda ni tak betul, ini juga perhiasan yang menipu juga. Berapa ramai orang yang cara dan niatnya tak betul, lingkup habis. Perniagaan yang kita tengok besar, hilang sekelip mata pasal dia kahwin lagi satu. Bukan kahwin tu salah, tetapi apa tujuan tu tak berapa betul. Maka dunia ini menipu juga. Benda tu kita akan tinggalkan juga. Yang berjaya bukanlah berjaya maknanya bila dia kahwin 2 rumah dia jadi istana. Tak juga. Yang berjaya tu kira dia boleh hidup sajalah. Dia boleh hidup saja. Sebab itu tujuan poligami asal untuk membantu si ibu tunggal asal. Jadi kalau nabi-nabi dulu perang, kawan-kawan kita perang sama dengan kita, mati separuh. Kata mati separuh, 50 orang pergi perang, 25 orang tinggal. Balik ni, kawan nak cakap dengan bini kawan ni, yang lelaki dia dah mati ni, tak tahu macam mana nak cakap ni. Bukan kita tak kenal, komuniti Islam masa tu bukan ramai. Katalah dalam rumah ni, dalam ni 50 orang, Allah, kita gembira lah kita menang perang ni. Tapi kita tinggal 20 ni, 30 lagi dah lesap ni.
Kau pergi bagi tahu bini kawan tu, aku pergi beritahu bini. Nak bagi tahu tu suspend. Suami kau dah syahid. Isu nombor 2-nya, siapa nak jaga anak-anak yatim ni? Laki sama kerja dengan kita ni, pergi perang ni. Jadi suka tak suka, kau ambil tanggungjawab. Kau jaga keluarga ni. Kau jaga. Nak jaga keluarga, kena muhrim kan? Nampak? Nak masuk dalam rumah orang tu, nak tengok anak dia, nak tengok apa, kau kena mahram. Jadi kau kena kahwin dengan ibu dia. Suka tak suka. Jadi kahwin ni dia bukan macam orang-orang yang bela simpanan. Kahwin ni dia register, angkat beban buh kat bahu. Dengan mertua pun kita ambil, dengan ipar duai pun kita ambil, dengan cucu ke apa, sekali package datang. Tuan-tuan, kampung kalau Melaka dengan Perak tambah satu lagi Terengganu, berpusing kepala tu. Ada ipar elok ada 5, tambah lagi 5 tu pun dah problem. Jadi ni bukan benda yang senang, bukan benda susah. Kahwin tu senang lah, 10 minit je. Aku nikahkan akan dikau. Lepas tu nak masuk universiti, anak sendiri pun berbuih mulut lah, nak bayar yuran. Datang pula anak tiri 5 orang, 15 orang, campur lagi kalau bini tu ramai macam tu. Sebab itu, kalau benda ni tak betul, ramai yang kahwin pasal keindahan dunia. Umur 60, cari bini umur 18. Bini 18, cantik lah. Dia nak kat engkau sangat ke? Sehari 2 hari dia boleh tahan. Bang, jom pergi tengok wayang cerita Mak Saleh baru. Abang nak pergi masjid ni. Kawan ada buat open house lah. Kita puasa Isnin Khamis ni, umur 60 lebih. Bayang, adakah dia tak menghirik dunia awak? Dia hirik dunia awak. Yang mana dia termasuk dalam kecintaan dunia yang akan hilang. Sebab tu ramai orang, alignment ni, akak tahu ke? Itu kereta kalau kita bawa tu, dia punya yang tayar punya balancing tu, dia jalan gondor tu. Umur 60 lebih, alignment lutut pun dah tak betul. Bila dia kahwin umur 18, lagi teruk jadi. Sengit terus jalan macam tu. Tu masalah. Bukan jalan ke kubur, jalan pergi tengok wayang pula. Bini pun, bang malu lah bang, rambut botak, putih pula tu. Jom kita color rambut. Pakcik umur 65, color rambut. Seluar jeans selalu pakai black cut ni je. Beli seluar Levi's. Kalau orang tua pakai seluar Levi's tu nampak macam beruang sarkis tu. Dia tak ada lawanya. Pasal dah buruk benar rupa, perut dah mengelebih. Tak jadi. Samalah perempuan pun. Kalau konon-kononnya nak dapat anak teruna muda kata, sama je. Duit banyak makcik. Saya ada kes tau. Orang ni bukan jauh dengan saya, dapat duit pencen. Duit pencen laki pun ada, duit ada. Budak umur 20-30 ngorat, makcik umur 60 lebih. Hang kena tengok balik fuse betul-betul. Budak ni nak apa sebenarnya? Tak ke gila budak tu nak cari nenek? Akhirnya ni hilang. Cinta dunia. Dia buai. Makcik pula, suami dah mati tak tahu berapa lama, anak cucu pun dah tak ada, duit ada. Datang pula lah rupa macam Syaruhan datang, mengenyih. Dia pun dibuai mimpi yang lena. Mula pakai baju, elok pakai baju macam makcik ni yang boleh semayang terus, pakai baju ketat. Dia lupa 4 lipat dah tepi ni, duit 100 pun boleh simpan celah lipat tu. Buruk. Kalau dah tua jugalah. You buat macam mana pun dia tak boleh mudah. Dia akan lagi teruk rupanya. Betul cakap. Cuba tengok kawan-kawan kita yang seumur kita, yang tak sedar diri tu. Dia rasa dia comel dah, merah bibir tu. Rupa mak lampir tu cakap. Tak ada lawanya. Perut kau tu, kalau 4 lipat tu okey, dah macam karipap dah. Ni yang lebih ni. Dan ada hati nak kebaya juga.
Sini boleh selit 100, sini boleh buh celah ni shilling, ampau raya boleh buh celah ni. Teruk dah rupa. Tak boleh. Akhirnya ni hilang. Yang perempuan pun kena tipu dengan lelaki, yang lelaki pun kena tipu dengan perempuan. Dia bukan susah budak sekarang, tuan-tuan. Bila dia kahwin dengan pakcik tua ni, malam dia pergi enjoy dengan kawan dia. Dia pergi disco, dia pergi mana. You tak boleh. Bini umur 18. Kalau dia sepak kita kan, kita tu duduk. Yelah, ya. Makan hati. Pasal apa? Objektif ada problem. Dasar ada problem. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi tu boleh kahwin dengan cemerlang. Pasal nawaitu untuk menjaga agama itu, jaga muhrim itu, ambil anak angkat, nak ambil beban. Kan saya cerita itu hari, seorang tu dia mimpi kan, datang dan didatangi oleh Nabi SAW 3 kali. Ustaz ni dia mimpi kat Morocco dia mimpi. Dia pun macam mana mimpi Nabi ni boleh mimpi, tapi bukan benda yang senang dan bukan benda yang orang sekarang ni mimpi ni bahaya. Dia duk cakap mimpi hari-hari tu pun masalah juga. Dia tak cakap dengan orang, dia diam-diam dia cuba cari jawapan. Nabi cakap seorang-seorang ni ahli syurga, si fulan ni. Dia bukan kenal orang ni. Cuma itu saja Nabi cakap. Ciri-ciri dia macam ni, dia nama macam ni, dia ahli syurga. Hilang. 3 hari direct mimpi Nabi. Dia pun, aku kena pergi Mekah, Morocco kena pergi Mekah. Pergi Mekah kena cari. Dia ustaz, dia ada kawan-kawan ramai cuba cari. Bukan senang nak cari, berjuta orang kat Mekah. Cari dapat kecilkan daerah. Cari dapat lalat dapat jugalah. Tapi orang semua pelik lah. Kau ni macam orang alim ulama', kenapa kau nak cari kutu parpu ni? Orang tak suka kawan ni rupanya. Dia lekeh, dia memang tak bagus. Bukan orang baik, bukan orang rajin sembahyang sangat pun. Engkau macam ahli ulama' besar ni, kenapa kau nak kena jumpa orang ni? Pelik ni. Tak ada siapa nak jumpa dia pun. Tak kisahlah siapa tak siapa, bagi aku jumpa juga. Dia jumpa live depan mata pun dia cakap, memang ini ke yang Nabi cakap ahli syurga ni? Tak ada apa special langsung. Tapi tak apalah, pasal dia nak kepastian, dia terus jumpa juga dan tanyalah, wahai si fulan, aku ni mimpi tau, aku mimpi Rasul cakap engkau ni ahli syurga. Dia punya tepuk dahi, terus melutut, tolong rebah kat situ. Kau jangan bohong lah, kau jangan lah, macam solat kau jangan sakitkan hati aku, macam itulah. Aku tak tahu dalam kampung ni aku paling buruk. Silap-silap bukan kampung ni, daerah ni aku yang paling buruk. Aku semayang, aku lambat. Mekah tu dekat dengan aku tak pergi-pergi pun. Dia cakap, buruk aku ni, dekat bandar ni, kat kawasan ni, akulah rasa paling buruk sekali. Betul lah, orang pun cakap macam tu. Buruk, dia bukanlah ahli maksiat, tapi dia bukan ahli ibadat. Dia semayang biasa-biasa, lambat-lambat. Di sini cakap, aku semayang pun lambat. Aku tak tahulah, tapi aku mimpi macam ni lah. 3 kali betul. Cuba kau cerita apa benda lagi yang kau pernah buat ke apa ke. Cerita-ceritalah juga aku. Korek, dia ingat satu benda je. Ada satulah benda baik aku buat. Lain tu tak tahu, tapi ni satu benda baik ni apa aku buat ni. Jiran aku mati, meninggal, laki. Lalu ditinggalkan ibu tunggal dengan keluarga dia, kawan dia lah, jiran dia. Jadi aku berazam dengan Allah Ta'ala. Dia macam bernazar ke, dia macam berjanji lah, bermula dia mati ni, aku korbankan separuh gaji aku bagi kat ibu tunggal ni. Dia diam dia je. Dia bukan ambil ibu tunggal tu kahwin tau. Dia bagi duit gaji dia. Separuh, kalau 1,500 dia bagi. Dan dia cakap, sampai hari ni aku tak tinggal lagi lah buat benda tu. Baru ulama' tu, ustaz ni, ya, ada dalil tolong ibu tunggal ni sebenarnya. Orang yang membantu ibu tunggal ni seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa, seolah dia dalam syahid. Rupanya Tuhan duk kira pahala dia hari-hari ni, walaupun dia semayang biasa macam tu. Dia pun tak sangka lah benda ni jadi macam tu. Ni ikhlas ni pasal lah ni. Inilah ikhlas. Dia bukan minta balasan apa, mai sini kau tidur dengan aku 2-3 hari ke, tak ada. Dia tak kahwin pun dengan orang tu. Dia tolong, betul-betul tolong. Dia cakap, mes sinilah sahabat, jom pergi Kaabah. Lama kau tak pergi Mekah ni. Nangis dia, tak maulah, malu aku buruk perangai pun tak berbelok nak jumpa Tuhan macam mana ni. Kita ajak tu, dia ajak tu, kira nak syukur kat Tuhan lah.
Mel teman aku pergi Mekah sama-sama, kita semayang kat sana. Dia pujuk dia pun ikut jugalah. Ikut dia pun semayang. Ya Allah, menangis sepanjang masa semayang. Kawan yang teruk ni lah, yang dikatakan teruk tadi ni, ustaz yang ikut tu dengan ustaz-ustaz tu pun nangis. Tengok dia nangis, dia pun nangis. Sedih lah dia dapat. Allah pandang aku, walaupun aku ni buat benda banyak dosa, tak tahulah apa dalam hati dia, melalak depan Kaabah tu. Nangis, sujud nangis, rukuk nangis, rakaat pertama, rakaat kedua nangis. Dia dapat berita gembira, tapi dalam masa yang sama dia rasa bersalah dengan Tuhan. Macam tu lah. Masa macam tak balance dengan apa yang dia buat tu. Nangis, rakaat ketiga pun nangis, yang kawan teman pun nangis juga. Rakaat keempat nangis, sujud tak bangun-bangun dah, meninggal masa sujud. Ni Allah tak pandang serban, Allah tak pandang songkok, tapi Allah pandang satu benda yang jujur buat, ikhlas, itu dia. Dan tinggalkan yang haram. Maknanya dia tak buat maksiat, dia sembahyang wajib dia buat, tapi dia jaga betul-betul. Sebab tu ada orang jumpa Nabi, orang Badawi jumpa Nabi, dia cakap, ya Rasulullah, ceritakan aku tentang Islam, ceritakan aku tentang solat. Nabi pun cakap, solat ini 5 waktu, melainkan yang lain-lain tu kau nak tambah tu bonus lah, tu sunat. Tanya, ceritakan aku tentang puasa. Puasa ni dalam bulan Ramadan ni wajib, yang lain-lain tu kalau kau nak buat sunat, betul lah. Zakat, haji apa semua dia tanya. Rukun Islam pun dia tanya. Orang Badui ni orang kampung, badan pun dia tak berapa cantik lah, pendalaman. Selalunya dia kasar-kasar sikit. Sampai sekarang pun ada. Jadi dia datang jumpa Nabi, dia tanya, itu je. Demi zat, dia bersumpah dengan Tuhan, demi zat yang menciptakan kau dengan kemuliaan, aku takkan buat satu benda sunat, tetapi aku takkan tinggalkan benda wajib yang kau suruh. Depan Nabi ni dia cakap macam ni. Kalau kita dah hempuk dah dengan kursi ni, kau berani depan-depan, lutut dia bertemu dengan lutut Nabi, dia boleh cakap macam ni, demi Allah, demi zat yang ciptakan kau dengan mulia, aku takkan buat satu sunat pun. Maknanya kita andaikan dia baca Fatihah je, tak nak baca surah pun. Kira rukuk tu tak nak baca Subhana Rabbil Azim, sunat kan? Jadi tarawih pun aku tak nak buat. Apa? Sunat. Apa saja sunat dia tak nak buat. Tapi dia cakap aku nak jaga yang wajib ni, dan aku tinggalkanlah yang apa Tuhan larang. Nabi cakap, kalau kau dalam kebenaran, kesimpulannya, kalau kau betul-betul buat, kalau dia betul-betul buat benda ni, dia ahli syurga. Sebab itu, samalah kes tadi tu. Memanglah dia tak buat banyak benda, tapi kalau dia buat benda-benda tu ikhlas ni yang masalah. Yang sikit tetapi betul-betul solid, yang ini yang bawa. Bukan banyak, tapi pasal ni, pasal menantu, pasal hantu. Pasal hantu pun kita boleh beribadat, tuan-tuan. Ada toyol ada pocong terbang depan kita punya rumah, dan tu tiap-tiap malam mengaji. Dan pasal takut hantu, bukan takut Tuhan. Dia pusing keikhlasan tu. Ambil ustaz takkan tak payah baca Quran, betul lah baca, tapi fokus tu bukan auzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim zalika, kita terbang apa pula tu. Bukan macam tu. Ya Allah, dia ada satu makhluk engkau, ya Allah, aku tak tahu apa dia nak, ini semua ciptaan kau, tapi aku tahu Nabi cakap kalau baca Baqarah dalam rumah, setan takkan masuk 3 hari 3 malam. Sekarang aku baca lillahi ta'ala. Baca, peduli dengan yang tu, baru dia jadi. Ini baca mana mau ya, lillahi ta'ala. Sebab tu hari ni, dah nak pukul 9 kita berhentilah. Sebab tu hari ni ada ilmu-ilmu pelik yang dinamakan ilmu, kita belajar ni, belajar tazkiyatun nafs, ilmu kebatinan yang mana dia dah menyerap masuk ke dalam banyak-banyak situasi dalam masyarakat Melayu ni balik. Yang mana dulu dah hilang, mandi sapa punya geng lah ni, dengan amalan-amalan membela-bela dulu. Ingat, orang kampung dulu ada bela, jaga kebun lah, tolong masuk hutan lah, apalah. Ni ilmu kebatinan yang salah ni. Hari ni dia datang balik, dia masuk di celah-celah, bukan semua, sebahagian ilmu persilatan, dia masuk di celah-celah sebahagian ilmu tasawuf, kesufian.
dia masuk di celah-celah pertubuhan-pertubuhan tertentu, yang mana orang-orang ni dia andaikan ni adalah mukjizat ataupun karamah Tuhan bagi, bila dia amalan soleh. Nampak? Sebenarnya syaitan duduk belakang, dia tak sedar. Tapi syaitan ni pandai, dia suruh jangan tinggal sembahyang. Syarat ilmu ni ilmu apa? Ilmu nak nampak benda, ilmu penunduk, ilmu nak bagi kita ni orang takut. Tapi dia cakap ni ilmu Allah Ta'ala ni, warisan daripada dulu-dulu. Semua orang-orang Melayu kita dulu ada ilmu ni. Jadi cara nak mendapatkan ilmu ni sekian. Yang tak bestnya kena angkat sumpah. Nampak? Angkat sumpah junjung Quran, supaya orang jangan bocorkan rahsia. Ilmu apa rahsia ni? Islam tak ada rahsia. Jadi sampai sudah orang-orang yang masuk ni, kalau bertaubat dia tak boleh cakap dengan orang, pasal dia ada junjung Quran, bersumpah untuk rahsia. Buat macam tu baru dia ajar. Dia ajar apa? Dia ajarlah, dia ada ilmu tengok cermin nanti nampak apalah, dia ilmu nanti penggerun sikit lah, boleh tundukkan orang, meniaga boleh jadi laris. Dia cakap ni semua mukjizat. Macam Nabi ada mukjizat, kita semua orang Islam ada benda ni. Benda ni disebut, dia kata benda ni karamah. Tuan-tuan jangan silap kita dalam Islam kelebihannya ada dua saja, mukjizat dengan karamah. Mukjizat para Nabi ada, karamah orang-orang soleh, wali, sahabat Nabi boleh ada. Tapi dua benda ni dia bukan boleh buat sesuka hati pada bila-bila masa. Mukjizat misalnya tongkat Nabi Musa contoh. Adakah Nabi Musa tiap hari ketuk jadi terbelah laut tu? Tongkat tu dia hari-hari pegang. Dia sendiri tak tahu tongkat tu boleh jadi ular, melainkan Allah Ta'ala perintah, lempar tongkat, baru dia lempar, jadi ular. Kalau sebelum dia lempar, jadi tak ular? Jadi dia nak seberang laut, dia tak tahu, arahan ketuk, baru jadi. Jadi kalau selama hari ni dia mungkin letak kat air pun tak terbelah laut tu. Jadi bila Tuhan nak bagi, ada arahan tertentu baru jadi. Sama juga sahabat-sahabat Nabi. Ada kadang-kadang Umar pernah tengah khutbah, dia suruh askar dia turun tengah medan perang dekat Nahwan, jauh. Dia nampak askar dia tengah bagi khutbah ni, belakang bukit sana ada musuh, turun. Dia terbayang. Askar dia balik kat dia, tak tahu berapa bulan lepas tu, berapa lama lepas tu, cakap, Umar, itu hari kita tengah perang, suara kau aku boleh dengar. Aku tak tahulah. Dia ternampak, dia cakap dia jerit je lah. Itu karamah. Tapi adakah hari-hari dia jerit 400 km boleh dengar? Tetapi sihir adalah satu amalan yang bila-bila nak buat pun boleh. Ini jaga. Ni beza. Jadi orang-orang ni dia belajar ilmu-ilmu ni, esok nak buat boleh, saat lagi nak boleh turunkan, boleh wariskan. Adakah mukjizat boleh waris? Adakah anak Sayyidina Umar boleh buat benda tu? Tetapi sihir boleh diajar dan boleh diwaris. Cuma dia pakai Quran, dia pakai ibadat. Ini yang masalah. Syarat pertama, jangan tinggal solat 5 waktu. Ni kaki minum todi ni, ya ke? Tapi aku nak ilmu ni tak apa, aku sembahyang 5 waktu. Isnin Khamis contohlah ni, Isnin Khamis kena puasa, Isnin Khamis pun aku puasa juga. Sebelum tidur zikir ni 1000 kali. Weh, berat ni, aku buat juga. Siapa bagi syarat tu? Setan bagi, supaya nampak macam agama. Faham? Dan Allah terima tak amalan tu? Pasal anda buat nak gaib, anda buat nak kasyaf, anda buat nak tunduk ke orang. Pasal nak faham senangnya, berompak baca bismillah. Faham? Nak buat benda ni tapi dengan Quran, dengan ibadat, sama juga hasilnya. Bukan masalah pada bismillah, masalah pada perbuatan selepas itu. Faham Nak berompak, nak laku sikit, kau baca doa makan masa nak buka tabung masjid tu, amalan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia pun
harta mangga tu. Lepas tu dia cakap, ini Tuhan bagilah pasal aku dah doa tadi. Nampak? Pusing. Contoh. Sebab itu sihir pakai Quran. Bukan Quran tu yang menjadikan sihir tu. Ketidakikhlasan anda dan syaitan dah menipu anda sehingga anda beribadat bukan kerana Allah Ta'ala. Lalu syaitan bagilah, kau dah semayang kelakar betul kau ni. Kalau tak pasal aku punya magic, kau semayang pun tak nak. Lah ni 5 waktu kau semayang pasal syaitan punya pasal pasal kau nak terbang punya pasal, kau nak jalan atas air, kau nak panjat pokok kelapa tu, kau nak tembus dinding ke apa ke. Tak apalah, aku bagi kau dengan tambah lagi, nak lagi power. Ni kena zikir lagi kau-kau punya. Dia pun tambah upgrade. Tapi ustaz ni bukan syaitan ustaz, zikir kepada Allah Ta'ala. Macam mana aku nak cakap? Macam mana aku nak cakap? Sebab itu yang menyesatkan manusia bukan, saya selalu cakap, bukan orang yang pegang spana kat bengkel tu, bukan makcik jual goreng pisang. Yang sesatkan manusia orang pakai baju macam saya. Pasal syaitan mesti pakai sesuatu yang boleh memperdaya. Sebab dia tipu daya. Kalau dia tak menipu dan memperdaya, orang tak akan ikut. Takkan orang-orang alim nak ikut sini sembelih ayam hitam ni? Dia tahu syirik. Pergi puja kubur dekat apa ni, letak ayam kat busuk pulut kuning pasal kemian, orang dah tahu. Jadi dia tukar sekarang ni, jangan pakai ni, pakai selawat. Tapi suruh dia 1000 kali, pening sikit. Bomoh pun 1000 kali kau kena buat ni. Dia pun sebelum ni jangan kata selawat, semayang pun tak. Malam-malam mak pun tengok, ya Allah bagus anak aku ni. Selawat 1000 kali semalam tak semayang, hari ni terus jadi baik. Rupanya baik pasal apa ni? Habis 1000 kali dah stop. Cuba test tengok power. Jadi power. Setan main. Dan kalau saya nak bongkar benda ni, saya dulu pernah jadi bomoh, saya tahu. Nak tahu saya punya cerita ni kena lama sikit lah menuntut. Saya jadi ustaz ni pasal saya nak lawan benda yang duduk dengan saya lah. Dan akhirnya saya jadi macam saya sekarang ni. Jangan main-main dengan benda ni. Dan saya pun ditipu daya dengan kalimat Quran. Akhirnya bukan malaikat datang, bukan Allah Ta'ala ku anugerah apa-apa, lalah dia duduk kat saya tolong bagi bantuan. Jangan main-main. Saya bukan buat benda lain, saya zikir aja. Dan saya sedih hari ni benda ni jalan lagi. Tahu tak orang ni kesudahan dia akan jadi apa? Jangan main-main benda ni. Itu pasal dia tiba-tiba kalau ada orang bergaduh, nampak dia tak betul. Apa tu? Agama ke ni? Baran tak tentu hala, nak pukul bini, tapi selawat kerana rokok selawat. Ni apa? Muka nak merah, bengis, tak duduk diam, resah gelisah. Apa ni? Ada sesuatu. Dan hari ini dia masuk dalam ilmu kebatinan, yang dia masuk dalam pertubuhan tertentu, persilatan tertentu, dengan tarikat tertentu. Jadi kat masuk kat tarikat ni dia bagi gila tak tahu apa merayan apa semua, dia magic sikit boleh berubah orang gitu lah. Silat pun sama, dia ngong-ngong, dia boleh tiba-tiba ringan, dia nak panjat pokok seminit dia boleh panjat macam-macam. Akhirnya dia nak pegang manusia ke arah syirik juga, tapi dia punya jalan tu jauh sikit. Jaga-jagalah. Kalau ada benda curiga ni, rujuk balik. Jangan rujuk kepada orang biasa-biasa, pergi pejabat agama, tanya ustaz yang ada autoriti lah. Jadi ini saya sedih lah, pasal dah ada kat masjid-masjid juga masuk. Kesucian masjid tu dia ada di bawah tu, ada terselindung amalan-amalan ni, jaga-jagalah. Dan orang ni semua macam patung ni, tak berani cakap pasal dia angkat sumpah dengan Quran. Syarat dia, jangan bagi tahu apa-apa. Jadi tak boleh bongkar. Sebenarnya boleh tak langgar Quran tu? Boleh, tiada sumpah pada maksiat. Awak tak boleh nazar pasal, contoh nazar kan wajib buat kan. Okey, kalau anak aku lulus SPM, aku nak belanja kau babi 3 ekor. Dekat Acong kita cakap. Nazar tu, aku pun nazar untuk membeli 2-3 ekor babi ataupun arak, aku jamu kau lah Acong. Dia nazar tu. Kena buat tak nazar tu? Pasal nazar tu benda yang haram, benda yang dosa. Hatta orang cakap kalau nazar tu nak botakkan rambut pun tak payah buat.
Kalau laki aku ni berhenti rokok, makcik belakang, air botakkan rambut air tau. Sekali lelaki tu berhenti rokok, tak payahlah botak kan, pasal tu bukan ibadat. Dia tak dekatkan diri you dengan Tuhan, malah buruk lagi rupa. Dan sumpah pada benda maksiat pun tak boleh. Aku bersumpah pegang Quran, aku takkan bongkarkan maksiat ini. Mana boleh? Bila anda bertaubat, anda kena ceritalah. Pasal sumpah tu, dia saja ikat dengan sumpah supaya you takut cakap. Sebenarnya kalau sumpah pada maksiat, you boleh cakap, ini benda sesat, apa sumpah-sumpah tak laku, patutnya aku kena sumpah, kena sebarkan benda ni. Tapi ilmu dia tak cukup, goyang dong, goyang. Kesian lah saya tengok. Dan dia jaga-jagalah. Sebab tu kita mengaji ni, kita bukan nak terbang tuan-tuan. Kita mengaji ni bukan nak tembus dinding, bukan nak pergi Mekah balik hari, bukan nak kita jerit kat sini tu dekat Kuala Kangsar boleh dengar suara kita. Kita mengaji, kita nak lembutkan hati kita, kita nak jumpa Tuhan, kita nak kurangkan sikit kita punya fokus pada dunia, itu saja. Kalau Allah Ta'ala nak beri apa-apa atas nikmat dia, kita sebenarnya dah ada benda ni. Kadang-kadang tuan-tuan perasan lah, mujur aku tak keluar pukul 4 tadi, rupanya accident depan ni, nampak? Pasal Allah Ta'ala kirimkan malaikat di depan dan belakang kita, jaga kita. Malaikat tu, dia punya tugas akan elakkan benda-benda yang membahayakan kita selagi mana bukan takdir Tuhan. Kemungkinan besar 100 benda nak kena kat kita, dah kena tepis dulu dah. Mungkin 2-3 kena. Cuba perempuan tengoklah baby yang duduk merangkak, ada tak semut masuk kat telinga dia? Ada. Siapa jaga dia? Siapa jaga dia? Siapa jaga bayi yang kena buang tu? Kalau ikutkan dah macam-macam lah, memang dia mati. Tapi tengoklah anak cucu kita, kadang-kadang dia tak lemas, dia tak apa, siapa jaga? Ada malaikat jaga. Kita ada benda ni, tapi kita bukan nak beribadat kejar benda ni. Aku beribadat ni supaya nanti tiba-tiba buka, orang datang kedai aku banyak, pelaris. Aku dah belajar benda ni, bukan aku nak orang dengar cakap aku. Bukan macam tu. Bila anda buat bukan ikhlas kerana Allah Ta'ala, syaitan boleh masuk. Pasal agreement dengan Allah Ta'ala macam tu. Kau panjangkan usia aku hingga ke satu tempoh, engkau izinkan aku, ni pendek cerita lah, untuk aku kacau anak Adam, aku akan kacau depan, kiri, kanan, dia akan sebut semua sudut, dan kau akan lihat sikit je ikut kau. Allah Ta'ala cakap apa? Kerahkanlah jentera kau, kerahkanlah tentera kau yang berjalan kaki dan naik kuda, silakanlah. Maknanya kau boleh kacau, kecuali hamba-Ku yang bukan hafal Quran, bukan sembahyang, hamba-Ku yang ikhlas. Ikhlas ni apa? Beribadat hanya solid kepada Allah Ta'ala, bukan benda lain. Sebab tu bila dia beribadat tak ikhlas, syaitan boleh masuk lah. Dulu tak sembahyang, dulu tak sedekah, dulu tak apa, buat tiba-tiba. Jadi ni satu masalah baru. Dulu dah ada tuan-tuan, tapi hari ni dia datang dalam make up yang lebih moden. Jaga-jagalah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda sikitlah, nanti kita sambung. Dia tak banyak dah ni, cuma dia ada syair-syair tu kan. Kita sambung sikit. Yang cuma 9 bulan nanti kita discuss pasal saya tengok jadual saya malam raya. Nanti bincang balik nak on ke, nak postpone ke, macam mana lah. Tapi alhamdulillah hari ni dah jumpa. Kong-kong bulan ni dah datang sekali. Yang 9 bulan tu nanti kita sembang balik macam mana. Minta maaf dah terlajak sikit masa. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.